Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita meneruskan pengajian kita yang berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Arba'in Al-Manawiyah, kitab Al-Arba'un Al-Manawiyah, berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Kitab ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kitab himpunan hadis daripada kalangan ulama-ulama Nusantara, khususnya tanah Melayu kita. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita masuk bab yang ke-8, bab adab dengan diri sendiri. Bab adab dengan diri sendiri, tuan-tuan. Kata muallif rahimahullahu taala, Fadilatul Syekh Abdul Rahman Abdul Karim Al-Usmani hafizahullahu taala, dia kata, saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, Syekh Al-Faqih Ramli bin Haji Muhammad Al-Jawi Nenasi Fahang, dengan sanad yang bersambung kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, janganlah sesekali seorang di antara kalian memakai sebelah kasut tanpa sebelah yang lain. Hendaklah dia memakai kedua-dua belah ataupun menanggalkan kedua-dua belah kasutnya. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang kedua, daripada Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu duduk di antara tempat teduh dan tempat yang tidak mempunyai teduhan, yang tidak mempunyai teduhan. Dalam riwayat yang lain, baginda menyebutnya sebagai itu merupakan tempat duduk syaitan. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah bin Amr, sesungguhnya aku mendapat tahu bahawa engkau sentiasa berpuasa di siang hari dan melakukan salat pada malam hari. Janganlah engkau berbuat begitu. Sesungguhnya tubuh badanmu mempunyai bahagiannya ke atasmu. Begitu juga mata mempunyai bahagiannya ke atasmu, dan isterimu juga mempunyai bahagiannya ke atas kamu. Berpuasalah dan berbukalah. Berpuasalah 3 hari pada setiap bulan. Sesungguhnya ia bersamaan dengan puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim, nombor hadisnya 1159. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita masuk bab yang ke-8, bab berkaitan dengan adab diri sendiri. Syekh telah meriwayatkan 3 hadis yang diriwayatkan daripada guru beliau, iaitu Syekh Al-Faqih Ramli bin Haji Muhammad Al-Jawi. Orang Pahang ni, orang Nenasi. Nenasi kat mana? Nas Pahang kat mana? Pekan. Ustaz orang Pahang dia yang kata. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama dia kata, janganlah sesekali seorang di antara kalian memakai sebelah kasut tanpa sebelah yang lain. Tuan-tuan macam ini adab-adab lah pada diri sendiri. Secara umum tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada hadis yang dibawa di sini, kalau kita bincang berkaitan dengan adab, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam hadis
dalam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, ittaqullah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqil hasan. Maknanya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana juga kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka kalau kita buat maksiat, kalau kita buat dosa tentang mati Allah, kita kata baikilah ataupun bersihkanlah dosa tadi dengan membuat kebajikan pula. Dengan buat kebajikan. Kerana dengan buat kebajikan tadi dapat menghapus dosa, kata. Wa khaliqin nas bi khulqin hasan, dan berakhlaklah dengan orang ramai, dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dalam kehidupan mati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam hidup kita nak ambil rangkap yang akhir, wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Dalam kita nak bermuamalah dalam kehidupan kita harian kita dengan mati Allah, tak mungkin kita boleh hidup seorang diri. Dalam kita hidup bermasyarakat ini, tak boleh tidak perlunya kita mengadapkan diri kita sendiri, ta'dibun nafsi. Dan kita bersihkan hati kita, kita sucikan hati kita. Wa tathiruha idh huwa aula man, kata ulama, wa tathiruha wa tadhkiyatuha idh hiya aula man yu'addiba faya'khudhu bil adabi mazkiyatan laha wal mutahharah li iradatiha. Jadi di sini tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita katakan adab pada diri sendiri ni, kita kata kena mengadapkan diri. Adab pada diri sendiri tu apa? Mengadapkan diri sendiri. Kita kata ta'dibun nafs, mengadapkan diri sendiri, membersihkan diri dalam hati Allah. Dan juga kita membersihkan diri ni dalam semua aspek, dalam dari sudut akidahnya, dari sudut apa kita kata, dari sudut amalannya, dari sudut makanan dia tentang mati Allah, zahirnya dan batinnya, kita katakan. Maka di sini dalam mati Allah, kita kata para ulama dalam membincangkan berkaitan dengan apa ni, mengadap diri, membersihkan diri ni, dia ada sebut 4 perkara, 4 khutuat. Dia panggil 4 langkah dalam kita mengadapkan diri kita sendiri. Mengadapkan diri sendiri. Yang pertama sekali tentang mati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, iaitu pertama ialah taubah. Langkah-langkah yang perlu kita nak mengadapkan diri sendiri, yang pertama ialah taubah. Taubah ni taubat. Taubat tentang mati Allah Subhanahu wa taala ialah kita dipanggil at-takhalli an sa'iri dhunubi wal ma'asi. Kita tinggalkan semua maksiat ataupun tinggalkan semua dosa, menyesal di atas perbuatan dosa yang telah lalu dan berazam untuk tidak kembali melakukan. Itu dipanggil taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah taubat yang nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Moga Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu dan Allah masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada surah Tahrim katakan. Dan itu juga dalam ayat yang lain, tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dalam surah An-Nur Allah berfirman, bertaubatlah kepada Allah keseluruhannya, sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, moga-moga kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi satu hari diriwayatkan Nabi bertaubat satu hari je 100 kali. Dalam satu riwayat Sahih Muslim, ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ila Allah fil yaumi 100 marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu semua kepada Allah, sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, aku bertaubat kepada Allah satu hari 100 kali. Dalam riwayat istighfar, Nabi kata dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi yastaghfiru
Nabi beristighfar sehari 100 kali, ada riwayat kata 70 kali. Wallahu a'lam. Itu setara Nabi katakan. Kalau Nabi pun dah beristighfar sebanyak dan bertaubat sebanyak 100 kali, istighfarnya tadi 70 kali, taubatnya tadi 100 kali tentang mati Allah. Ini kan kita manusia biasa katakan. Ada manusia biasa. Seringlah kita mengungkapkan kata-kata taubat, mengungkapkan kata istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujurlah lepas sembahyang kadang-kadang buat jugalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kadang-kadang lepas sembahyang pun lupa nak buat. Nak buat istighfar tadi, terus bangun. Jadi yang pertama sekali, adab untuk diri sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata ulama lagi, dia kata yang khutwah yang kedua, langkah yang kedua ialah adab muraqabah an-nafs. Kita kata kena muraqabah, diri kita ni sentiasa dipantau. Ada. Diri kita ni sentiasa hendaklah dipantau. Orang Islam maksudnya dipantau tadi apa dia tentang mati Allah. Orang Islam hendaklah sentiasa yakin bahawa segala gerak-gerinya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala gerak-gerinya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada situ maka setiap perbuatan dia tadi, dia akan melihat sudut baik dan buruknya. Maksiat ke perkara yang mendatangkan faedah buat dia dunia dan akhirat ke, atau sewaktu dengannya. Jadi pemantauan yang ini tentang mati Allah penting. Pemantauan ataupun keyakinan seorang muslim itu bahawa dirinya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, bagaimana seorang itu, kita kata antara yang orang yang terbaik dalam urusan agama ialah orang yang menyerahkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu yang dipanggil seorang yang muhsin, seorang yang berbuat baik, katakan. Jadi kita sentiasalah bahawa yakin bahawa Allah sentiasa memantau pergerakan kita. Setiap pergerakan kita start mula daripada bangun tidur sampailah kita tidur balik. Daripada awal pagi kita bangun tidur sampailah kita tidur balik. Tidur tak di inilah tidak ditulis, tidak dicatat apa yang kita lakukan ketika tidur. Sebab hadis Nabi SAW, rufi'al qalam an thalath, diangkat pena itu 3 kategori manusia. An-naimu hatta yastayqidh, orang tidur sehingga dia mati. Orang tidur sehingga dia bangkit daripada tidur, katakan. So sepanjang dia tidur nama mati Allah, apa yang dia buat ketika dia tidur maknanya tidak dicatat. Tidak dicatat. Dia bangun, dia tidur, sampai dia tidur semua dicatat. Semua dicatat. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah, yang pertama sekali itulah kita kata, yang kedua ni ialah adab muraqabah an-nafs. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa kana Allahu 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala ke atas kita ni raqib. Raqib ni kita kata sentiasa memantau, sentiasa kita katakan memperhatikan. Muraqabah. Muraqabah ni kita kata pemantauan lah. Pemantauan bukan pemantauan berkala, tidak. Sepanjang masa kita ni dipantau. Kalau di sekolah kita kata, di pejabat ke apa, pemantauan berkala. Time dipantau buat kerja. Ada time tak dipantau, kadang-kadang menyatakan buat biasa-biasa je, ya tak? Tetapi kita yakin, hendaklah kita yakin dalam diri kita pemantauan kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sepanjang masa, ya tak? Setiap masa. Saya kata tadi, bangun daripada tidur sampai tidur. Kalau tidurnya tadi kita katakan malam hari 8 jam, maknanya kita kata ada berbaki lagi lebih kurang dalam 16 jam lagi. Dipantau setiap hari tuan-tuan mati Allah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu dalam tingkatan ihsan itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak.
kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihat dia. Kalau kamu tak mampu itu, yakinlah bahawa Allah melihat kamu setiap pergerakan kamu. Jadi itu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada seorang berkata Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala, "Alaika bil muraqabah mimman la takhfa alaihi khafiyah, wa alaika bir raja' mimman yamlikul wafa, wa alaika bil hadar mimman yamlikul uqubah." Kamu kena alaika bil muraqabah. Maknanya kita kena muraqabah ataupun memantau nama Allah daripada mimman la takhfa alaihi. Kita kena berhati-hati bahawa diri kita sentiasa dipantau daripada siapa yang istilahnya daripada orang yang daripada Allah Subhanahu wa taala lah, mimman la takhfa alaihi khafiyah. Kalau istilahnya kita nak terjemahkan begitu katakan. Kita ingat alaika bil muraqabah. Kita kena berhati-hati dengan pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena berharap muraqabah tadi tuan mati Allah kata, maksudnya kat situ untuk melakukan melakukan maksiat, melakukan perkara yang dosa itu, hendaklah kita rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita melakukan ibadah, kita perlu rasa harapan pada Allah supaya Allah terima amalan kita. Dan juga dalam masa yang sama juga kita takutkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama dalam konteks ini tuan-tuan mati Allah, dia meletakkan konsep kita al-khauf war raja, harapan dan takut dan juga harapan dalam melakukan sebarang kerja, untuk kita lihat, untuk diri kita yakini bahawa kita sentiasa dipantau dan di muraqabah, dipantaulah, istilah kata dalam bahasa Melayu saya muraqabah itu dipantau. Baik, kemudian tentang mati Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, ada step yang ketiga ataupun langkah yang ketiga ialah kita dah pantau, muhasabah diri pula. Kita kena muhasabah, taubat, kemudian muraqabah dan juga seterusnya ila muhasabah. Muhasabah kita kata kita kena muhasabah diri kita. Lihat, dia kata wahiya annahu lamma kana al-muslim 'amilan fi hadhihi al-hayati laylun naharun 'ala ma yas'iduhu fi ad-dar al-akhirah wa yu'ahhiluhu li karamatihi wa ridwanillah fiha, wa kanat dunya huwa mausimu amali kana alaihi an yanzur ila al-fara'id wajibah. Maknanya dia kena lihat muhasabah amalan dia, yang wajib bagaimana, yang sunat bagaimana, katakan yang sunat dilihat, yang wajib menghormati Allah petah lagi, dan juga muhasabah diri sendiri dalam perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita memantau juga kerugian-kerugian yang kita hadapi dalam perniagaan, dalam kehidupan dunia. Muhasabah Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita kena ingat, maknanya tidak ada seorang pun dekat atas dunia ini terlepas daripada audit Allah Subhanahu wa taala esok dekat akhirat. Kata summa yakhlu bi nafsi sa'ah min akhir kulli yawm yuhasab nafsi. Kemudian antara yang disarankan oleh para ulama, katakan di hujung hari sebelum tidur muhasabah, katakan apa hari ni buat, hari ni buat apa yang berlaku, tuan-tuan mati Allah, seelok-eloknya begitulah. Min akhir kulli yawm yuhasib nafsahu fiha ala amali yawmihi. Fa in ra'a naqsan fil fara'id lamaha wa bakhaha wa qama ila jabrihi fil hal. Kalaulah kita kata dapat muhasabah diri di akhir hari, maknanya sebelum tidur kita muhasabah, alangkah baiknya. Banyak benda perkara yang kita boleh tambah baik untuk hari tersebut, tuan-tuan mati Allah. Ada wallahu a'lam. Kalau kita kata boleh baiki terus, kita baiki terus. Kalau tak boleh, tuan-tuan mati Allah, kena buat qada ke, kita buat qada. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya
Nabi kita kata dalam satu riwayat ataupun antara syarah-syarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Nabi tertinggal salat witir, maka Nabi qada pada siang harinya. Nabi salat witir pada malam harinya sebanyak 11 rakaat, maka Nabi qada pada siang harinya jadi 12 rakaat. Sebab tu witir kalau dia qada pada siang hari, dia jadi genap, mana tak jadi ganjil, ya kan. Wallahu a'lam bissawab. Ada pandangan yang kata gitu, ada yang kata 12 rakaat yang Nabi salat itu pada siang hari itu, pada waktu pagi, ialah kadar paling banyak salat rakaat salat duha. Ada juga pandangan begitu. Ada sebahagian pandangan kata tak, 12 rakaat itu adalah untuk mengqadakkan salat witir yang Nabi tertinggal pada waktu malam, ya kan. Wallahu a'lam. Itu khilaf di sisi ulama. Seterusnya, nama Allah dan muhasabah diri, maka datanglah yang ketiga, datang yang keempatnya. Seterusnya, step langkah yang keempat ialah mujahadah. Kita nak mujahadah, katakan. La budda an ya'lam muslim an a'da'ahu ilaihi wa nafsuhu allati baina jambayhi wa annaha bi tab'iha mayala ila syarr. Mujahadah nafs. Kadang kita kata jiwa ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa, inna nafsa la ammaratu bisu. Jiwa kita ni memang sentiasa menghala ke arah keburukan. Maka perlunya mujahadah. Kembali kita kata mujahadah, lawan nafsu kita tadi, tuan-tuan mati Allah, untuk pergi ke arah kebaikan. Jadi saya ulang sekali tadi, ada 4 langkah yang disarankan ulama dalam kita nak beradab pada diri sendiri ini. Yang pertama sekali taubah, yang kedua tuan-tuan mati Allah muraqabah, yang ketiga kita kata muhasabah, dan yang keempatnya adalah mujahadah. Mujahadah. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini secara umum lah, secara umum. Jadi kita pergi kepada hadis yang diriwayatkan dalam kitab ini. Hadis yang pertama, janganlah sesekali seorang di antara kalian memakai sebelah kasut tanpa sebelah yang lain. Hendaklah dia memakai kedua-dua belah ataupun menanggalkan kedua-dua belah kasutnya. Hadis ini dalam hati Allah Subhanahu wa taala adab kita dalam memakai slipper, katakan. Adabun na'al. Kan Nabi dalam adab kita memakai slipper ni, tuan-tuan, bukanlah apa kita kata slipper ini biasa-biasa je, tak, katakan. Alah, pakai slipper pun ada masalah ke Ustaz? Kata tak, adab. Adab, katakan. Pakai slipper ni zaman Nabi pun pakai slipper. Ada. Bukan Nabi seorang je pakai slipper, semua sahabat pakai slipper. Ada, semua pakai slipper. Cuma slipper zaman Nabi tu macam mana bentuknya, rupanya, wallahu alam, katakan. Walaupun hari ini ada orang ada sandaran kepada sebagian ulama yang mengatakan bentuk rupa capal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, kita kata dipanggil, kita kata slipper ni, tuan-tuan, dianggap sebagai satu sunnah jibiliyah. Dia bukannya sunnah yang muttaba'ah. Apa maksud ni Ustaz? Katakan sunnah jibiliyah ialah sunnah fitriyah. Maknanya fitrah. Orang semua pakai slipper belaka. Dia bukannya sunnah yang muttaba'ah. Nabi suruh buat, katakan kita ikut. Macam juga kita kata Nabi pakai serban, katakan. Serban adakah sunnah yang bukanlah, dia kata para ulama, dia bukan sunnah yang muttaba'ah. Dia panggil sunnah yang jibiliyah. Jibiliyah ni fitriyah. Orang Arab dulu memang pakai serban, katakan. Dulu memang pakai serban, dia kata. So kita tak boleh kata sunnah yang yang memang kita perlu ikut, katakan. Ada. Jadi sebab itu ulama dalam bab sunnah ini dia ada 2 kategori. Satu sunnah yang muttaba'ah, satu yang sunnah yang kita kata jibiliyah. Jibiliyah kita tak dituntut pun, katakan. Tidak dituntut sebab dia adalah fitriyah. Macam kita sunnah Melayu, orang Melayu kita kata pakai kain pelikat, katakan, dengan baju Melayu. Itu sunnah jibiliyah lah, katakan orang Melayu. Ada. Dia tak dianggap sebagai sunnah yang muttaba'ah, katakan. Ada. Wallahu a'lam.
Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi sya'nihi kulli. Yang ini kita kena ikut sunnah. Nabi suka buat satu perkara mula dengan kanan. Mula dengan kanan. Fitana'ulihi, pada pakai slipernya, katakan. Slipper ni kita nak pakai, itu sunnah Nabi SAW. Pakai mana dulu? Itu sunnah. Sunnah yang mutaba'ah, katakan. Ada. Tapi pakai slipper tu semua orang pakai slipper. Ada. Bukanlah kerana Nabi pakai slipper maka semua orang pakai slipper. Ada, katakan. Sebab sunnah pakai slipper tu semua orang pakai. Sama juga serban, sama juga jubah dan sebagainya, katakan. Tapi kalau orang nak pakai juga kerana dia sunnah jibiliyah Rasulullah SAW, tak boleh ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Benda tu tidaklah menjadi kata langsung tak boleh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi kalau orang tak pakai serban, orang tak pakai jubah ke, bukan makna kita tak boleh kata pula, kau tak ikut sunnah. Kata pejuang sunnah, itu tak ikut sunnah, katakan. Dan dia bukan sunnah yang mutaba'ah. Dia panggil sunnah yang jibiliyah, katakan. Sunnah jibiliyah kita kata tidaklah seperti sunnah yang mutaba'ah. Jadi kita kata dalam nak bezakan jibiliyah ni dengan fitriyah mudah je. Semua orang pakai slipper, katakan. Semua orang pakai serban, kata. Semua orang pakai jubah belaka, katakan, zaman tu, kata. Ke orang lain tak pakai, Nabi pakai slipper, barulah semua orang pakai slipper, kata. Itu lain, katakan. Tapi Nabi dalam part memulakan pakai slipper itu, Nabi kata pakailah, Nabi suka buat satu benda dengan mulakan dengan sebelah kanan. Maka itu sunnah yang mutaba'ah. Kita setiap kali nak pakai slipper, kasut ke apa ke, kita mulakan dengan sebelah kanan. Itu sunnah yang mutaba'ah, katakan. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Ada. Kita nak sikat rambut pun kalau boleh dimulakan sebelah kanan. Nak potong rambut pun sebelah kanan. Semua urusan yang baik Nabi lakukan ialah mulakan dengan sebelah kanan. Nabi mulakan dengan sebelah kanan. Jadi slipper ni antara adab-adabnya, tuan-tuan mati Allah, yang disebut dalam hadis ni, kita tak boleh pakai slipper sebelah. Ada. Jangan pakai slipper sebelah lain tak apa. Tapi jangan berjalan dengan kaki ayam, jangan berjalan dengan kaki, macam ni dia ada istilah, apa dia panggil apa? Itu kaki ayam tanpa slipper. Ni sebelah je pakai. Dia tak patah mulai tak dia, dia pakai sebelah je. Ada. Mungkin sebelah tu putus, maka dia pakai sebelah saja. So adabnya, tuan-tuan mati Allah, ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan. Jangan sesekali seorang itu di antara kalian memakai sebelah kasut tanpa sebelah yang lain. Hendaklah dia memakai sama ada pakai dua-dua belah ataupun tak payah pakai terus. Nak tanggal dia dulu. Dan pakai slipper ni, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata apa ni, kalau nak isu bahas berkaitan dengan slipper Nabi, slipper, adab slipper, tuan-tuan macam Allah, ada tempat-tempat yang kita kata tak boleh pakai slipper, katakan. Ada. Kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tempat yang Nabi larang kita pakai slipper. Agak-agak tuan-tuan kat mana? Mana? Atas kubur. Memang terdapat larangan daripada Nabi SAW, apa ni, kita berjalan di atas kubur dengan memakai slipper. Tetapi kita sebab tu dia tak masuk dalam bab apa, kita kata benda tu khilaf ulama, ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Yang kata boleh menggunakan hadis yang lain. Ada satu lagi hadis Nabi SAW, kita kata seorang itu dia akan didatangi malaikat. Start mula didatangi malaikat apabila apabila bunyi tapak, hatta yusma, dia panggil apa istilahnya, bunyi telapak kasut, slipper orang yang balik lah, katakan, baru malaikat akan hadir, katakan.
Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, benda tu ada khilaf lah, katakan apa ni, pakai selipar, katakan apa pun macam Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hari ni mutaakhir ini ada sebahagian apa ni, kumpulan kita kata kat Malaysia ni terlalu mengagungkan apa ni, simbol capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama macam saya kata tadi, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, capal Nabi itu bukanlah satu bentuk yang kita kata apa ni, special, katakan khusus. Semua orang zaman Nabi, bukan Nabi seorang yang pakai slipper, semua pakai slipper. Ada terlalu mengagungkan apa ni, bentuk, reka bentuk, katakan. Takut nanti akhir zaman ada juga orang nak buat rumah macam rumah Nabi, kata. Dengar, ni nanti buat design pula jubah, style jubah Nabi, katakan. Ada apa lagi, katakan khuf Nabi, katakan. Benda-benda macam itu yang nak difokuskan, buat apa, katakan. Banyak benda yang Nabi suruh apa ni, amalkan yang lebih jelas benar macam Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi pakaian, pemakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudut isbalnya, benda tu semua lagi jelas, katakan. Lagi jelas. Pakaian kita jangan meleret, kata. Jangan sampai apa, meleret tanah, bagi lelaki, kata. Bagi perempuan tak apa, kata. Ada baju kita kata jangan di bila semayang ataupun dalam semayang kita tak boleh lipatkan, katakan baju itu. Tu adab-adab yang jelas, kita katakan. Ada, wallahu a'lam. Bila kalau betul ianya athar daripada Nabi sendiri, betul, maka tidak salah. Contohnya lah, yang katakan semua orang berharap mendapatkan rida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rida. Apa kelebihan rida? Apa ni rida ni, dia panggil apa? Kita tu dalam bahasa Melayu dia panggil apa? Selimut ni, selendang lah, selendang ke selimut ke, kita katakan rida. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia mengadu kat Nabi, selalu lupa. Dia kata Nabi selimutkan dia dengan rida Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi doakan. Dia kata, Abu Hurairah lepas tu dia kata, wallahi lepas Nabi buat macam tu kat aku tak lupa dah. Tak lupa dah. Sebab itu Abu Hurairah dia banyak riwayat hadis Nabi SAW. Dia banyak riwayat hadis Nabi SAW. Allah bagikan dia ingatan dengan sebab apa ni, kita kata inilah apa ni, kelebihan Nabi SAW. Itu kita tabarruk, tak ada masalah kalau ianya betul athar Nabi SAW. Tabarruk kalau ia memang betul. Kalau betul-betul rambut Nabi, tak apa, harus, hatta salaf pun kata harus bertabarruk dengan atharin Nabi SAW. Kalau betul-betul athar lah. Kalau rambut tu betul rambut Nabi, okey lah. Ada. Kalau kata kuku Nabi, betul kuku Nabi. Ini kalau kata ni telapak kaki Nabi, orang ni pun kata telapak kaki ni, telapak kaki ni, telapak kaki. Banyak telapak, dan tak sama telapak tu pula. Hatta pedang pun macam Allah ni kata ni pedang Nabi SAW. Betul tak betul? Ya, tengok. Kalau kata betul, okey, tak ada masalah, ya, tengok. Ada. Tak nafikan kalau sejarah ni macam Allah kita katakan banyak disimpan oleh khalifah, tentang athar Nabi sallallahu alaihi wasallam disimpan oleh khalifah, dan tak pelik juga kalau kita kata Turki memang simpan athar ni lagi, katakan. Sebab last kali khilafah yang terakhir ialah khilafah Osmaniyah, mungkin ada simpanan, katakan. Tapi sampai hari ini tak ada satu pun yang mengiyakan katalah rambut itu dibuat pameran dekat apa ni, dekat Dubai ke mana ke. Belum ada lagi satu kita kata data yang membuktikan benda tu betul-betul rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
So kalau benda tu tak pasti, macam mana kita nak bertabarruk? Ada. Benda diragui, nak ditabarrukkan bagaimana? Katakan. Saya masa belajar dulu seronok. Katakan ada orang, ada syekh-syekh dia kata sharekan saiz dia panggil sa' Nabi SAW. Sa' ni dia panggil apa? Cupak. Cupak. Ada. Memang kita kata bukanlah Nabi punya, bukan Nabi punya cupak, tidak, tetapi cupak zaman Nabi. Dia mana cupak itu diriwayatkan pula secara dan tak ada apa-apa pun, sekadar nak simpan je, katakan ni cupak Nabi, cupak zaman Nabi. Kalau hari ni tuan-tuan katakan pergi ke Madinah lah khususnya, tuan-tuan nak cari binaan zaman Nabi pun dia lagi orang luar tak tahulah, sebab saya duduk sana memang tahu benda-benda tu. Dia tak open untuk luar, katakan. Kalau orang luar tahu, habis kurafat belaka buat. Habis ada yang balik bawa ambil batu buat jadikan tabarruk lah, buat jampi lah, apalah, katakan. Ada binaan rumah tu, ada satu rumah tu, dia punya asas binaan dia tu masih ada lagi. Ni ada berapa bilik, ada berapa 9 bilik. Satu macam qal'ah, dia panggil qal'ah ni macam istana lah, istana tu masih lagi ada. Rumah orang kaya dulu lah zaman Nabi tu. Tak salah saya, rumah Yahudi tu. Rumah Yahudi Ka'ab bin Ashraf. Nabi SAW perintahkan sahabat bunuh dia. Sahabat tadi minta izin dengan Nabi SAW untuk buat helah dalam membunuh Ka'ab bin Ashraf. Rumah Ka'ab bin Ashraf Yahudi yang menghina Islam tu sampai sekarang ada lagi. Boleh Google, tengok dekat dalam internet, Allah, Ka'ab bin Ashraf, rumah dia, katakan ada kat Madinah, tapi orang tak tahu. Kita orang tahu sebab orang Madinah sendiri tak tahu, kadang-kadang Arab Madinah kan, dia tak tahu sejarah sebab ditutup, dia tidak dikhabarkan. Tanyalah driver taksi kat Mekah, dekat Madinah tu, tanya driver taksi, bawakan aku kat rumah Ka'ab bin Ashraf. Rumah Ka'ab bin Ashraf ni siapa dia, dia pun tak tahu. Hanya kita kata yang biasa dia tahu, yang biasa pergi, biasa pelajar-pelajar tahulah, katakan. Yang pelajar-pelajar tahu sebab mereka macam kami dulu, syekh akan bawa ni tempat ni, tempat ni tempat ni. Banyak yang katakan athar. Kat Madinah sendiri tu, kalau pergi tu, bayangkan kalau Madinah tu, kalau kita pergi, semua tempat adalah tempat laluan Nabi SAW. Semua tempat yang ada kat Madinah tu adalah tempat laluan Nabi. Lagi-lagi kalau pergi Raudah, katakan, tempat mihrab Nabi SAW, tempat Nabi solat. Sebab tu berebut orang nak semayang kat tempat Nabi solat. Nak ambil tabarruk dengan tempat Nabi solat, harus, katakan. Jadi kalau benda betul kita kata ianya athar daripada Nabi SAW, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang ini yang tak yakin, yang tak tahu ujung pangkal, dia tiba meletup. Dah macam menyatakan bahawa kita kata athar benda tu, sedangkan benda tu kita pun pandangan ataupun khilaf ulama tu masih lagi ada. Wallahu a'lam. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kalau meletakkan, bahayanya dari sudut akidah pula lagi, jika dia meletakkan kelebihan-kelebihan yang tak tahu ujung pangkal. Kadang-kadang hari ni, sekarang ni pakai minta maaf lah saya kata, tuan-tuan mati Allah, kalau kita kata dia pakai capal, tanda capal tu dia akan selamat.
Accident ke apa, dia selamat. Meletakkan satu kelebihan yang tak sepatutnya, katakan. Lagilah kalau tujuannya untuk nak melariskan barang dagangan, katakan. Itu bahaya, katakan. Wallahu a'lam. Baik, jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita pakai dua-dua belah ataupun meninggalkan kedua-dua belah kasutnya. Itu kedua belah kasutnya ataupun selipernya, katakan. Selipernya. So kaedah yang sama juga dipakai, diguna pada kasut ataupun capal ke, slipper ke, ataupun sewaktu dengan pada sewaktu dengan. Wallahu a'lam. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, rahmati Allah, Rasulullah SAW melarang seorang itu duduk di antara tempat teduh dan tempat yang tidak mempunyai teduhan. Yang ini kita elakkan. Maknanya apa maksudnya Ustaz? Katakan maksudnya duduk di antara panas dengan redup. Duduk tengah-tengah. Ada. Separuh badan kita berada pada tempat yang panas, separuh badan kita berada tempat yang redup. Kalau boleh elakkan duduk pada tempat yang sedemikian. Sebab hadirnya larangan daripada Nabi SAW. Kerana apa? Kerana itu merupakan tempat duduknya syaitan. Ada. Tempat duduknya syaitan. Dah tahu tempat duduk syaitan, janganlah duduk kat situ. Ada. Elakkan. Ada. Jelas bagi saya hadis ni jelas, kerana Nabi kata apa? Tempat itu tempat duduknya syaitan. Kalau pergi kedai makan ke, ada. Kedai makan, dia berjemur seluruh badan dia, ataupun dia redupkan badannya di bawah pohon sepenuhnya. Jangan separuh-separuh. Jangan separuh-separuh. Wallahu a'lam. Itu simple kata hadis yang kedua, ringkas kata. Hadis yang ketiga, nama Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah bin Amr, sesungguhnya aku mendapat tahu bahawa engkau sentiasa berpuasa di siang hari. Tengok tuan-tuan, Nabi SAW dia suka panggil nama penuh. Ada. Dia suka panggil nama penuh, katakan. Sebab tu nama orang Arab dia tak panjang. Abdullah, Muhammad. Kita 3 nama. Saya ada seorang tu, dia bawa 2 IC 2, tak puas. Ada 2 IC dia bawa. Saya kata, tengok IC dia ni, mana nama bapak dia ada satu lagi IC. Ada. Tak muat. Ada kawan seorang, apa ni, nama dia lah, dia katakan Muhammad arwah dia rahimahullah taala, nama dia Muhammad Ismail Hafizul Azim, dia katakan 4 Muhammad Ismail Hafizul Azim, dia katakan. Itu pendek lagi. Yang ada yang dia tak bawa lah sampai 2 IC. Yang kawan seorang lagi ni dia bawa sampai 2 IC. Panjang sangat nama tu. Ada. Wallahu a'lam. Kata Arab kita nama Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik nama kita, kalau kita ada anak ke apa, tuan-tuan, cuba bagi nama yang ringkas. Kadang-kadang gabung-gabung nama anaknya tu masalah. Tadi saya baca satu ada anak murid, nama dia letak nama anaknya Mazni. Saya nak tegur macam mana dah anak ni, kesian dia katakan. Mazni ni tempat berzina, dia katakan. Tak tahulah dia eja tu macam mana. Sama ada kalau Zai bahaya, kalau Zal mungkinlah makna dia lain lah, dia katakan. Kalau dengan Zai, Mazni namanya maknanya ialah tempat berzina. Sedap, memang sedap lah kita kata Mazni apa semua je lah. Tapi kita panggil orang tu ada. Macam kita kata nama anak, kita kata Afiqah, katakan. Kita tak panggil Afiqah, kita panggil Fikah. Afiqah maknanya pembohong. Afiqah maknanya ufuk. Nak panggil anak Afiqah. Afiqah katakan nak.
maknanya pembohong ataupun pelawak tu itu. Jadi masalah lah kata. Itu belum nama-nama yang dahsyat ni. Saya ada seorang dulu masa belajar, nama mungkin silap orang yang tulis apa ni. Dulu kan kalau balai polis kan dia tulis kan, dia kata kan. Nama dia nak letakkan Khidir, datang kat apa ni, datang kat balai polis, dia tulisnya Khinzir. Berat dia kata. Azan dulu kita sambung sikit lagi. Ya. Baman, ni cawan baru lama. Ha? Tak masuk lagi. Allah
Jadi tuan-tuan macam Allah tadi nama ni dia katakan Khidir, jadi ditulis dengan khinzir. Wa niyazbillah ya kan. Sebab tu nama macam Allah Subhanahu Wa Taala dulu popular kat Malaysia gabung nama mak dengan bapa. Lepas tu tak jadi apa-apa makna wallahu a'lam. Sebab tu kita nama yang baik kata Rasulullah SAW ialah Abdullah wa Abdul Rahman. Tak nak nama Abdullah Abdul Rahman. Ada. Maka nak nama rare sikit kan, dia katakan letaklah nama Israel kau. Oh rare sikit kata. Anak nama apa? Israel ustaz kata. Baru datang orang takut Israel datang kata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara yang kebiasaan dia katakan dia suka panggil nama dengan nama yang penuh katakan. Macam contoh dalam hadis ni ya Abdullah dia kata kalau tengok dalam hadis dalam bahasa Arab ni macam Allah ya Abdullah ibn Amr ya Abdullah ibn Amr, dia dipanggil nama dengan bin sekali dia panggil kata. Kerana panggilan separuh nama kita panggil nama orang ni tuan-tuan dianggap sebagai satu doa. Kalau kita panggil nama separuh-separuh, dia tak datangkan makna apa-apa. Kalau silap hari bulan, maksudnya lain. Maknanya jadilah lain katakan. Kita orang Melayu panggil biasa. Abdullah panggil lah ujung. Muhammad panggil Mat. Mat maknanya mati kan. Mat telah mati ya. Ada satu cerita nama dia Wan Mat Wan Hai. Arab baca wa in mata wa in hai. Nama dia dalam IC Wan Mat Wan Hai katakan. Arab dia baca ni wa in mata wa in hai, wallahi hai. Ada makna je dia baca wa in mata sama ada dia mati ataupun dia hidup dia kata. Nama dia Wan Mat Wan Hai. Arab baca wa in mata wa in hai. Apa makna wa in mata wa in hai? Sama ada dia mati ataupun hidup. Berat gitu tak katakan. Syekh kata atallahu umrak dia kata. Moga Allah panjangkan umur kamu dia kata. Silap Syekh baca lain dia katakan. Allah musta'an ya tak. Jadi tuan-tuan bagilah nama anak tu yang senang dipanggil ataupun mudahlah katakan. Satu perkataan cukup katakan. Jangan panjang-panjang ya tak. Pak Imam pun jenuh nak menjawab, nak mengakad nikah esok katakan. Ada. Ada satu yang baru ni yang nama yang terpanjang tu ada kan, pelosok khabar dia letakkan nama anaknya apa puteri apa tah tu punyalah panjang nama masya-Allah kan. Lepas tu dipanggil pendek je. Ada. Wallahu a'lam. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi saya terlupa satu benda. Kalau mungkin tuan-tuan tertanya, ustaz, apa elah larangan pakai selipar sebelah? Saya terlupa nak sebut. Disebut dalam hadis sahih rahmati Allah di silsilah sahihah Syekh Al-Albani dan kitab ataupun disebut oleh Imam Tahawi dalam syarah satu kitab dia ingat nama kitab dia. Pakai hadis tersebut rahmati Allah menjelaskan orang yang memakai selipar sebelah ni dia dianggap menyerupai syaitan. Jadi syaitan ni dia suka pakai selipar sebelah. Dia suka pakai selipar sebelah. Ini orang kalau pakai selipar sebelah tu menyerupai syaitan, kata Rasulullah SAW. Padahal dia kata illah larangan, kata ulama, illah larangan pakai selipar sebelah itu kerana menyerupai syaitan. Lalu elakkanlah. Tak jumpa sebelah lagi ustaz pakai sebelah je, tak, jangan. Tak payah pakai dulu. Jangan pakai sebelah-sebelah. Wallahu a'lam. Baik. Kita lihat hadis yang terakhir yang ketiga ni. Abdullah bin Amr dia kata sesungguhnya aku mendapat tahu bahawa engkau sentiasa berpuasa di siang hari dan melakukan salat pada malam hari. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ni orang yang sangat kuat ibadat.
puasa setiap hari. Dia pernah Nabi kata kat dia, puasalah sehari, puasalah Isnin Khamis. Dan hadis yang lain, som som katakan yaumul Isnin wal Khamis fil usbu', kata seminggu puasa Isnin Khamis. Ya Rasulullah, fa inni ata'u ala dhalik. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, aku mampu buat lebih daripada itu. Nabi kata, puasa tambah lagi lah. Nabi kata tambah lagi 3 hari. Ataupun terbalik, 3 hari dulu Nabi kata, lepas tu tambah lagi Isnin Khamis. 3 hari, hari putih. 13, 14, 15 mula-mula sum salah satu ayyam. Sumul ayyamul bid. Makna puasalah 3 hari. Makna hari putih tu 13, 14, 15. Kata Abdullah bin Amr bin As, fa inni ata'u ala dhalik. Aku mampu buat lebih daripada itu. Maka Nabi tambah lagi puasa Isnin dan Khamis. Kata dia lagi, ya Rasulullah, fa inni ata'u ala dhalik. Aku mampu buat lebih daripada itu. Maka kata Rasulullah SAW, afdal siyam, sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Dia puasa sehari, sehari tak. Puasa sehari, sehari tak. Itu paling afdal. Tapi dikatakan Abdullah bin Amr bin As masih meneruskan puasa berterusan gitu. Yang mana pada saat akhir hayat beliau, dia menyesal tidak mahu, tidak mengikut saranan Rasulullah SAW. Badan kita ni tuan-tuan, ada hak dia. Dalam kita beribadat, Nabi tak pernah pun suruh kita 24 jam ibadat dalam masjid, semayang 24 jam. Nabi tak pernah suruh kita 24 jam baca Quran. Tak pernah. Sebab tu Nabi kata apa? Bila ada seorang sahabat kata, aku nak bangun malam, nak sepanjang malam nak qiyam. Ada yang kata, aku tak nak kahwin, aku nak puasa siang hari, sepanjang hari. Nabi kata, man raghiba an sunnati falaysa minni. Man raghiba an sunnati falaysa minna. Siapa yang tak sukakan sunnah aku, bukan daripada kalangan aku. Nabi puasa, Nabi berkahwin, Nabi juga tidur tu malam. Sebab tu dalam hadis ni kata Nabi, fa inna ala badanika haq. Pada badan kamu pun ada hak. Kalau dah puasa ni, kalau dia berlebihan, dia melemahkan badan, bukan menguatkan badan. Tu. Sebab tu Nabi kata, afdal siyami Daud alaihissalam. Puasa yang paling afdal puasa Nabi Daud. Itu maksimum. Sebab tu ada larangan Nabi larang kita puasa wisal berterusan. Ada seorang tanya saya ingat lagi, saya mengajar dekat Masjid Teluk Menegun. Lepas habis kuliah, ada seorang tanya, ustaz, nak tanyalah soalan, katakan, silakanlah. Saya kata, apa hukum kawan dia lah, tak tahulah dia ke kawan dia, biasanya macam itulah ayat dia kan. Kawan dia puasa 360 hari. Masya Allah, kita dengar orang puasa 360 hari tuan-tuan, pertama yang kita ucapkan ialah Masya Allah, hebat. Tetapi tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tak pernah suruh kita puasa sampai tara tu, katakan. Hadis jelas, Nabi kata apa? Afdal siyam, sebaik-baik puasa Nabi Daud. Kadang-kadang kita buat berlebih, katakan berlebihan. Macam tadi, sahabat kata, aku nak qiyam sepanjang malam, tak nak tidur. Satu aspek nampak bagus. Hebat orang ni nak qiyam sepanjang malam, tiap-tiap hari nak qiyam, tak tidur malam, nak beribadat. Ada. Tetapi disebabkan ianya tidak menepati sunnah Nabi SAW, mardud, tertolak. Walaupun ianya nampak baik. Sebab tu Nabi kata, man amila, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka sunnah aku, bukan daripada kalangan aku. Sebab tu kita nak salat, nak ibadah apa, tengok Nabi contoh yang terbaik. Macam mana Nabi buat? Kalau kata Nabi kata macam ni lah, tak usah buat lebih lah, katakan.
Ada part yang memang Nabi kita sendiri open, katakan umum. Ada. Contohnya macam ada setengah-setengah amalan, contohnya baca Quran lah, katakan. Hatta baca Quran pun kita tak boleh nak khatam kurang daripada riwayat. Ada setengah riwayat kata 3 hari, ataupun ada setengah riwayat kurang daripada 7 hari. Ada. Kecuali Ramadan. Kecuali bulan Ramadan, katakan. Jadi tuan-tuan macam Allah, kita ada limit, katakan. Ada. Lebih lagi berkaitan dengan ibadah ni, katakan dengan qiyamnya, dengan puasa, Nabi kata fa inna ala badanika haqq, pada badan kamu pun ada hak. Penat, tuan-tuan, ya, tuan-tuan. Kalau kita kata puasa tu tak letih ke? Puasa letih. Ya, tak. Lepas tu bila berlebihan menyebabkan badan kita makin kita kata bermasalah. Ada. Wallahu a'lam. Dan juga begitu ya qiyam. Dah kalau kata siangnya beribadat, malamnya pun beribadat, hak isteri pula macam mana? Hak isteri macam mana? Jadi isteri pun ada hak juga. Tak. Bila kita kata Nabi SAW sebut kat sini, dia kata begitu kita kata sesungguhnya tubuh badanmu mempunyai bahagiannya ke atasmu, begitu juga mata mempunyai bahagian ke atasmu, dan isterimu juga mempunyai bahagian ke atas diri kamu. Ada seorang sahabiah perempuan zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia pergi ngadu ke Umar, suaminya puasa, malamnya sepanjang malam beribadat. Lalu Umar kata, baguslah anak suami rajin ibadat. Qadhi ketika itu ialah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib, dia pun cakap dengan Umar, yang dimaksudkan oleh wanita tersebut, dia bukan nak memuji suami dia, tetapi dia nak beritahu hak dia sebagai seorang isteri. Maka tuan-tuan macam Allah, bila Umar dengar nasihat daripada Ali bin Abi Talib, dia pun panggillah suami wanita tadi. Umar panggil, tuan-tuan, menggeletar lutut dia. Panggil Umar, katakan, dengarnya kamu begini siang malam beribadat apa. Lalu Umar tegur dengan cara baik. Berilah setiap orang tu hak dia. Fa inna ala nafsika haq wa ala, maknanya tadi kamu ada hak, atas isteri kamu ada hak, anak-anak kamu ada hak. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, beri yang ada hak tu hak dia. Allahu a'lam. Itu dia tuan-tuan macam Allah. Sungguhnya kita kata Nabi, akhir hadis ini Nabi beritahu kepada kita, berpuasa 3 hari pada setiap bulan itu umpama dia kata sesungguhnya bersamaan dengan puasa sepanjang tahun. Jadi dapat kiranya dapat berpuasa tuan-tuan macam Allah 3 hari setiap bulan tu satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezekikan kepada kita dapat kita berpuasa macam Allah, puasa sunat pada waktu-waktu yang diberi pada sebulan 3 kali, kita 3 hari berpuasa setiap bulan, puasa Isnin, Khamis dan sewaktu dengan wallahu taala alam bisawab. So nanti insya-Allah kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Lepas ni kita masuk adab yang ke-9, adab dengan isteri. Wallahu alam. Setakat itu saja. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.